Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat kembali ke kelas kita untuk kelas yang kedua untuk minggu yang keempat ya. Okey. Jadi sebagaimana dijanjikan pada hari ini kita akan tengok soalan Julai soalan Julai 2021 ya. Soalannya kita dah baca hari itu. Dan kita nak tengok jawapan ya. Kita janji hari tu nak minta awak tunjukkan jawapan. Tapi sebab saya tak boleh hadir ke UiTM, jadi ada tak sesiapa yang nak tunjuk jawapan dia? Kita tunjuk soalan sekali lagi. Okey, ada sesiapa yang nak tunjukkan jawapan? Atau nak bagi jawapan? Soalan dia apa? Soalan dia explain the accounting treatment, 5 markah dan prepare journal entries for the development cost incurred in 2020. Dan juga soalan yang kedua C, on 1st January 2015, Tadika bersinar acquired an education franchise. Okey. Dia ada siapa-siapa nak jawab? Mungkin kalau tak tunjuk jawapan pun boleh jawab secara lisan. Ada tak? Sebelum kita tengok suggested answer. Ada yang dah cuba? Ya, macam ada yang nak jawab tu. Okey, kita panggil siapa ya? Kita panggil Aina Amalia. Aina Amalia ada? Muhammad Daniel? Rizal? Syukri?
Ya, sir. Ada nak cuba jawab ke? Boleh kot saya cuba jawab yang A. A tu lah. First, to explain the accounting treatment of the research and development cost in the period of 2018-2009. In 2018, the cost taken in 2018 is not an intangible asset because tak apa, sebut je. Sebenarnya dah ada dalam soalan. Jawapan-jawapan tu dah ada dalam soalan. Cuma kita perlu susun balik dalam bentuk jawapan aja. because research cannot be classified as an eligible asset because it cannot be controlled and have no future economic benefit. Okey, yang control tu mungkin kita tinggalkan, tetapi untuk yang future economic benefit tu, future economic benefit, ya, kita sebutkan sebabkan future economic benefit. Okay, we cannot relate the expenditure with future economic benefit. Lagi? Yang tu 2018. Untuk 2019, uh, 1 January 2019, it cannot be classified as intangible asset because the development cost incurred, let's say, could not provide any convenience of economic benefits. Okay, cannot provide convincing evidence of economic benefit. Okay, betul. Lagi nak apa lagi nak cakap lagi? Apa lagi? Tu je. Yang tu dia minta 2019 dengan 2018 je kan? 18 dan 19. Okeylah, so basically itulah jawapan dia. Tapi sebenarnya ada tak cukup dah tu kan? Tapi tak apalah, at least we have answered, you understood the situation. Okay. Kemudian untuk journal entry ni kita of course lah kita kena tunjukkan journal entry nanti sekejap. Okay, untuk yang C, siapa nak cuba C? Anybody wants to try? Jadi nama-nama yang saya dah sebut di peringkat awal tadi tu, siapa-siapa nak cuba? Ataupun nama yang saya tak sebut pun tak apa. Feel free to answer. Tak ada penalty apa-apa pun jawab ni. So thank you pada tadi yang menjawab tadi. Okay, C. Siapa nak cuba C? Tadikan bersinar acquired education franchise at the cost of 100,000. Estimated useful life 10 years. Adopt revaluation model. And on 1st January 2018 and 2020, the fair values of the education franchise were 77 and 53,000 respectively. Okay. Calculate the surplus on revaluation of the education franchise on 1st January 2018 and 20. Okay, sebenarnya okeylah, ini pun ada calculation juga. Tetapi saya nak tahu saja siapa yang dah cuba. Siapa dah cuba. Tak mestilah jawapan dia betul kan? At least we have tried. Ini memang masuk dalam test nanti 14 bulan. Siapa dah cuba? Anybody have tried? Dia yang cost 1,000, lepas tu tolak dengan accumulated amount dia 1,000 bahagi accumulated amortization. Calculation 1,000 bahagi 10 darab 2016, 16, darab 3 kan? Kira cik. Berapa tahun tu? Dia beli bila? 2015. 15. Okey, lepas tu 16 je darab 2 Lepas tu dia punya fair value tu bila? 2018. 18 hujung tahun ke akhir tahun? Awal tahun. Awal tahun. Jadi tahun 2015, 2016, 2017. 3 kan sir? Ya. Okey, kita kena tengok 2015 tu Januari ke Julai? Januari. Januari. Jadi maknanya kalau Januari tu Januari 15 sampai Disember 15 tahun. Lepas tu 16 tahun, 17 tahun. So 1 Januari 18 tu adalah kita dah consume lah selama 3 tahun.
Jadi dia punya accumulated amortization dia dah 3 tahun lah. Okay, 3 tahun. Kemudian dapatlah kita punya carrying amount kan? Carrying amount dia, kejap Kita bincang-bincang dulu sebelum tunjuk jawapan ni supaya boleh nampak dia punya bayang-bayang gitu. Dapat carrying amount dia. Lepas tu bandingkan dengan fair value of 2018 punya 27 dapat defisit. Dia dapat berapa je? Carrying amount dia berapa selepas tolak dengan accumulated amortization? Okay, sekejap Okay. Okay, yang lain pun kira-kira jugalah ya. Kalau dalam kelas memang boleh tunjuk dekat whiteboard ni. Carrying amount dia 70,000. 70. Okay, 70. Lepas tu fair value? Fair value dia 77. So berlakunya surplus ke defisit? Defisit. Dia naik kan? Defisit ke? Surplus. Surplus. Careful tu. Kalau defisit tu maknanya kurang. Surplus. Kita tengok Surplus dia punya fair value tu. Dia punya fair value kalau lebih tinggi, so dia akan dikira sebagai surplus lah, revaluation. Okay. So surplus dan revaluation. Okay, jadi bermula daripada 1 hari bulan Januari 2018, dia akan menggunakan fair value 77,000 tu sebagai carrying amount yang baru lah. Okay, carrying amount yang baru. Lepas tu tahun 2020 pula. 2020 ada pula dia punya fair value yang baru. Tolak dengan yang baki. Tolak yang amortization dia berapa untuk berapa tahun tu? Untuk 2 tahun. 2018, 2019. Amortization berapa? Amortization dah darab 2. Darab 2 tahun. Bagi berapa, darab berapa? Bagi 10 darab. Bagi 10 Bagi 10 darab 2. dah. Useful life tinggal berapa? Useful life tinggal berapa selepas tolak 3 tahun? Tinggal 7. Bagi 7 darab 2 answer. Kita dah guna 3 tahun kan? 15, 16, 17. Lepas tu kita untuk sampai kepada 1 bulan Januari 2020 tu kita guna 2 tahun lagi kan? Betul. 18, 19. So bagi 7 kali? Bagi 7 darab 2. Guna nilai yang 1 sekian. Tu dapatlah. 1 sekian tu bagi 7 darab 2 answer. 7 tu bagi 7. Tu kali dengan 2, itu dia punya amortization dia lah. Lepas tu carry on 77 minus berapa? Minus 22 kan? Apa tu? Dapat defisit. Dapat apa? Defisit. Dapat defisit. Defisit berapa? Sekejap. RM4,570. 4,570. Betul lah. Sekali kira. Okey, kita tengok jawapan lah. Okey, awak dah bagi jawapan semua. Jadi, terima kasih kepada Syukri yang telah menjawab soalan ni. Jadi, yang lain-lain pun kena beranikan diri lah untuk menjawab ni. Dapat file ni. Okey, so kita tengoklah suggested answer dia. Kita tengok suggested answer. Tengok sama-sama. Okey. Sebenarnya bila kita menjawab ni tak ada masalah betul ke salah. No problem. Jadi kita cuba. Bila kita cuba, kita tahulah kita betul ke ataupun kita salah. Okey, jadi kita tengok jawapan ni. Okey, so hari tu kita dah kita dah tengok apakah dia punya jenis-jenis yang market tu kan, trademark, brand, newspaper, mastheads, internet domain name, semua kita dah ni lah. Kemudian in the year 2018 ni ringkas juga. The research cost of 1 million incurred in 2018 should be recognized as expense to the statement of profit or loss in the year it was incurred. Jadi perkataan in the expense to SOPL ni, in the year of incurred ni penting lah. Sebab
Kita tak tunggu tahun depan untuk kita nak expense dia. Maknanya in the year of incurred, kalau in the year of incurred 2018, kita expense in the year 2018. Maknanya kita tak defer dia. Kita tak defer untuk kita expense. Okay. Since there is no probability that future economic benefit of the project will flow to the entity. So basically jawapan tadi betul lah. Cuma kita cantikkan saja ayat dia. Sebab apa kita kata okay, it should be expense, then there is no probability of future economic benefit. Sebabnya adalah it aim to discover new formula. So bila kita nak discover new formula ataupun new process, itu memang masih lagi dalam kategori ataupun dalam fasa research yang tidak melayakkan dia untuk kita capitalize. To develop the new product, research activity. So all these are research activities. So jawapan tadi betul lah. Okay. Kemudian in 2019, the development expenditure of 1950. So hari tu pun kita dah sebut 2 million tu kita kena pecah kepada 1950 dan juga 50,000, sebab 50,000 tu adalah expenses juga, tapi expenses lain lah. Okay. So the amount of development cost is 1950 incurred in 2019 did not provide convincing evidence that future benefit will flow to the company, which means the capitalization criteria is still not met, and therefore the development cost of 1,950,000 and the market testing and promotion cost of 50,000 should be expensed to the statement of profit or loss in the year they are incurred. Jadi statusnya sama je. Okay. Tapi jenis perbelanjaan ni dah kira lain dah. Macam tadi yang 2018 tu clear, very clear. It is research. So research straight kita pergi kepada SOPL. Tapi untuk yang 2019 ni, kita tengok dia kata dia adalah development. Tapi development tadi belum ada lagi convincing evidence. Satu bukti yang meyakinkan. Dia dah nampak dah the product can be produced. Tetapi masih lagi belum meyakinkan. Kan? Untuk yang R&D ni kan kita kena satisfy kita kena satisfy 6 kriteria tu kan. Jadi maknanya ada kriteria yang kita belum berpuas hati. Tak ada lagi convincing evidence on the future economic benefit. So itulah jawapan dia untuk soalan B1. Okay. Now we go to the second one, B2. So untuk B2, kita nak buat journal entries ni kan. Journal entries, so kita dah tahu tadi journal entry untuk tahun 2020. Apa yang berlaku pada tahun 2020? Kalau ikut soalan tu. Apa yang berlaku pada tahun 2020? 2020. The final complete. Dia complete pada bulan 6 kan? Finally completed in June 2020. So, how much cost incurred? So, cost incurred hari tu kita ada a lot of cost lah. Ada 5, ada 6 cost macam tu. Tapi kita kena exclude cost-cost yang tidak berkaitan. So, apakah cost yang tidak berkaitan? Kat situ ada general and administration. Jadi, kita keluarkan yang itu. Kita buat journal sendiri. So, 1930 tolak dengan 110 adalah 1820. Jadi, debit, intangible asset, development cost, 1,820,000. Credit, cash or bank or payable, amounting to 1.7 million. Dan ini yang selalu kita lupa. Kadang-kadang jawapan kita dah betul lah 1820. Tapi kita terlupa dalam 1820 tadi ada yang bukan cash. Ada bukan cash, iaitu accumulated depreciation of machinery kan. Depreciation of machinery specifically for the project. So kita boleh include dalam tu. Jadi 1820 is including accumulated depreciation of machinery. Jadi yang cashnya adalah 1.7 million. Accumulated depreciation of machinery is 120,000. Okay kelas So in detail dia, kalau kita nak tengok 1700 ni, kita ada 500,000, kita ada 1 million, kita ada 200,000. Okay. Alright. Okay, and then untuk general and administration.
General and Administration, kita ada sebanyak 110,000. Jadi debit SOPL dan kredit bank ataupun cash ataupun payable lah 110,000. Okay class, is that okay for you? Okay ya. Okay. Jawapan 1 dan 2, okay. Kita tengok jawapan 3. Jawapan 3 tadi Yusri pun dah jawabkan tadi. Okay, kita tengok. Mungkin ada sedikit perbezaan lah untuk yang second tu. Yang second tu ada sedikit perbezaan tu. Mungkin masa kita calculate kita punya apa namanya accumulated amortization untuk yang kedua tu lah. Okay, so yang pertama tadi kita punya cost. Okay, our cost is 100,000. And then accumulated amortization is 30,000. Betul jawapan tadi. Ya? Maknanya 100,000 divided by 10 times 3 is equal to 30,000. So the carrying amount is 70,000. And then we compare with the fair value, 77,000. So there is a surplus on revaluation, 7,000. So settle cerita 1st January 2018. Now we move to 1st January 2020. Okay. 1st January 2020. We start with what value that we have. Revalued amount on 1st January 2018 is 77,000. We go back to 77,000 as our revalued amount ataupun fair value ataupun carrying amount. And then, okay, as I mentioned just now, the amount 77,000 will be divided over 7 years remaining useful life. Yang ini pun kadang kita silap. Bila kita kata 10 tahun, kadang-kadang kita buat kat sini letak 10 juga. Jadi tak boleh lah. So tak boleh letak 10 sini sebab kita dah guna 3 tahun. 2015, 16, 17. So 2018 kita ada baki 7 tahun. So divide by 7 times 3 years. Okay, saya pun sebut tadi 22 tu. 22,000, so 77 minus 22 equal to 55. Carrying amount 55 Kemudian fair value 53. So kita dapatlah defisit sebanyak 2,000. Okay, defisit sebanyak 2,000. Okay tak? Faham, sir. Everybody, okay So, jadi masa kita ada lagi, kita tengok pula soalan, ada satu soalan lagi soalan subpaper. Saya nak tunjukkan soalan subpaper. Okey, ini adalah soalan September 2021. Jadi kat yang tadi tu peperiksaan biasalah. Peperiksaan biasa bulan Julai, ini peperiksaan subpaper pada bulan September 2021. Okey, jadi kita tengok soalan dia. Boleh nampak soalan ni. Question 2. A. State any two criteria where the development cost may qualify as a recognized intangible asset in accordance with MFRS 138. State any two criteria. Boleh ingat tak 6 kriteria tu? Siapa boleh sebut 6 kriteria tu? So kita nak pilih 2 saja. Siapa boleh bacakan?
Okay, 6 kriteria. Ingat lagi tak? The entity has technical feasibility of incorporating the intangible asset. Okay. Satu lagi. Ada 5 lagi. The entity has the ability to use or sell. Okay. Itu je. Yang 2 je kan? 2 je, tapi bolehlah pilih mana-mana kan. Satu lagi generate future benefit. Generate future benefit. Generate future benefit. Lepas tu yang paling senang dia sebenarnya 2 tu yang paling senang. Generate future benefit dengan cost can be measured reliably. So, yang 4 tu kita kena baca sikit lah untuk kita nak ingat. Okay. Jadi dia minta 2 bagilah 2, dia minta 3 bagi 3. Alright. Okay. Kemudian B. Ni use ni. Use Beauty. Use Beauty Berhad is a company involved in producing slimming product in Kelantan. Okay. The company is actively conducting research and development activities in introducing a new product for the Malaysian market. The company completed an R&D activity and introduced a new slimming supplement product branded as soy protein recently. Okay, itu introduction ni lah. Okay, walaupun introduction kita nampak kat sini the company completed. Perkataan completed ni maknanya dah siap. Completed dah siap. Kemudian dah introduce dah dia punya produk tu di pasaran. Okay, maknanya kita dah kita punya cost of developing the product tu ataupun kita panggil development cost tu ataupun kita panggil R&D tu dah completed. The R&D activity started on 1st January 2019. Okay. And were completed on 30th October 2019. So dia mengambil masa lebih kurang 10 bulan. The management were confident that development activities would be a success starting on 1st April 2019. Jadi soalan ni dia kata starting from 1st January until 30th October, but it fulfilled the recognition criteria only on 1st April. 1 April baru dia fulfill dia punya kriteria. Maknanya apa dia? Bulan Januari, February, March tu dia tak fulfill. So whatever cost yang dia incurred starting from 1st January sampai 31st March tu kita tak boleh recognize sebagai intangible asset. Kita recognize dia sebagai expenses. Okay. The commercial production would be commenced on 1st November 2019. Immediately. Hari ni siap, esok dah. Esok dah jual. Okay, esok dah produce. The company incurred 1 million for R&D cost, where 25% cost was attributable to research activities. 25% research activities, maknanya 250,000. Included in the development cost was 100,000 for scientist salaries and 150,000 for marketing and advertising. It was expected that the benefit derived from the activity should last for 10 years. Okay, kat sini pun ada apa yang kita kata macam perangkap jugalah. 25% adalah apa dia? Research activity. 25% daripada 1 million ni research activity. Maknanya 750,000 saja yang development activity. Okay. Kemudian dalam development activity 750 tadi, dalam 750 tadi, termasuk juga di dalam dia 100,000 untuk saintis. Jadi saintis salary ni boleh masuk tak? Ke tak boleh masuk? Saintis ni tujuan dia apa? Tujuan dia untuk siapkan projek. Saintis ni tujuan dia untuk siapkan projek ni lah. Buat marketing 150,000. Boleh masuk tak? Tak. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk kan? Jadi 750,000 ni pun kita nak kena tolak dengan 150. Jadi tinggal 600 saja. Yang 100 ni termasuk dalam 750. Yang 150 kita tak boleh masukkan sebab dia marketing and advertising. It was expected that the benefit derived from the activity should last for 10 years. Jadi amortization is for 10 years. Okay. Seterusnya. During the year ended 31st December 2020, the management of the company
decided to revalue all of its intangible asset, the fair value of the development cost on 31st December 2020 amounted to 500,000. Okay, 500,000. Jadi tadi pada tahun 2000 berapa dia start? 2019 dia start amortize kan, sebab pada dia start dia punya production, dia start dia punya production, jadi dia dah boleh start calculation of amortization 2019. Kemudian 2020 the management of the company decided to revalue, and the fair value of the intangible asset on 31st December amounted to 500,000. The company adopted the revaluation model for its intangible asset and amortization based on yearly basis. Jadi walaupun dia start amortize bulan November, bulan Disember, 2 bulan saja, tetapi yearly kan. Jadi dikira setahun lah, 2 bulan tu. Required. And what's the accounting treatment of the research and development for the year ended 31st December 2019 and 2020. Jadi saya dah cerita semua tadi. Tinggal kita nak tulis balik. Okey. Kemudian kemudian AI Berhad involved in manufacturing of computer artificial intelligence. The company acquired well-known software and to produce some of the educational software for kids in kindergarten. The software and mentioned above represented the company intangible asset that was purchased on 1st January 2018 at a total cost of 600,000. The asset was amortized over 5 years and the company adopted the revaluation model. In 2020, due to technological advancement, software and became outdated. On 31st December 2020, the value in use was estimated to decline to 200,000 and the fair value less cost to sell was 235,000. Okay, jadi kat sini ni, kes yang kedua ni adalah kes whereby the company purchase intangible asset on 1st January 2018 and it has 5 years useful life. The cost is 600,000. Jadi amortization dia 600,000 divided by 5. Okay, 600,000 divided by 5. Kemudian dia kata aset tadi pada tahun 2020 3 tahun. 3 tahun 18, 19, 20. Okay, Disember 2020 kan, 3 tahun. Okay, good. Okay, jadi kita kena kira lah. Okay, yang saya nak cerita satu lagi adalah on 31st December 2020, we are going to compare. Okay, we are going to compare the carrying amount and the fair value. Okay, jadi kita nak tengok deficit ke, surplus ke. Kita akan compare carrying amount dengan fair value. Kemudian, fair value dia pula tu ada 2 pilihan. Yang ni kita panggil recoverable amount. Recoverable amount dia sama ada 200,000 ataupun 235,000. Whichever is higher. Okay, whichever is higher. Jadi kat sini kita ambil lah 235. Okay, so calculate the impairment loss if any as at 31st December 2020 dan juga prepare statement of profit or loss extract for the year ended 31st December 2020 and the statement of financial position as at 31st December 2020. So tadi salah seorang daripada kawan awak tadi dah sebut dah. Okay, kita punya kita dah undergo ataupun kita dah go through 3 tahun dia punya remaining useful life, so remaining ada remaining ada 2 tahun lagi. Okay, jadi saya nak bagi awak ruang masa dalam berapa minit 5 minit lah kot untuk tengok-tengok benda ni. Okay, untuk cuba jawab ni, kemudian kita akan kembali melihat jawapan Jadi bolehlah sama ada nak tengok jawapan B ataupun nak tengok jawapan C ataupun kedua-duanya sekali. Saya bagi 5 minit je lah. Sebab masa pun 9.43. 9.43. Ataupun cuba, okey lah dalam 5 minit ni, cuba tengok. Cuba tengok jawapan dia. Cuba cari jawapan. Sekejap lagi kita akan discuss.
Okeylah, saya rasa masa pun tak banyak yang kita ada. Jadi saya tunjuklah jawapannya. Okey. Ni yang tadi kita punya at least we answer to recognition criteria, dia 6 Kita ambil 2 saja. Okey. This one is advice the accounting treatment Basically kita dah discuss tadi. So research cost of 250,000, 25% of 1 million will be expensed off in SOPL. And then development cost is recognized as an intangible asset at an initial cost of 600,000. Why is it 600,000? Because 600 because 750,000 okay, kita kena tolak dengan berapa tadi, 150,000 kan. Jadi ataupun kita tunjukkan terus calculation dia, 1 million minus 250,000 expense tadi ataupun research cost minus 150,000 yang marketing semua tu. On 1st April, as the management were confident the development activities will be success. And then the development cost is completed on 30th October and will be amortized over a finite life of 10 years. As at 31st December 2019 and 2020, the amortization expense was 60,000. Okay, written off to SOPL. Jadi untuk 2 tahun ni, 31 December 2019, 31 December 2020. Okay, so kita amortize untuk 2 tahun ni 60-60. Sekejap 10 tahun tadi kan. Okay. Jadi untuk 2019 kita tolak 60, untuk 2020 kita tolak dengan 120. Okay. Jadi 31 December 2019 carrying amount 540,000. Okay. And then carrying amount 31 December 2020 was 480,000 lah. Okay. And the fair value of the development cost as at that date was 500,000. So now we are comparing 480,000 and 500,000. 500,000 is greater. So it resulted in a surplus on revaluation amounted to berapa tu? 20,000. 20,000 credited to asset revaluation reserve. Accumulated amortization of 120,000 is eliminated by debiting back the asset revaluation reserve and crediting the intangible asset. The new carrying value of the development cost as at 31st December 2020 is 500,000. So itulah jawapan dia. Dan C tadi, C pun kita dah bincang, cuma nak confirmkan balik jawapan dia. Okay. So C. Okay. C on 1st January 2018, the cost was 600,000. Okay, kemudian amortization is over 5 years. Jadi setahun tu 120,000 kan. So annual amortization kali 3 tahun, 600,000 divided by 5 times 3 years. So it is equal to 360,000. 600,000 minus 360,000. The carrying amount is 240,000. And then the recoverable value ataupun recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and the value in use. Kita kena pilih yang tertinggi daripada value in use dan juga fair value less cost to sell. So the value is 235,000. Jadi kita ada impairment loss.
Okay, kita ada impairment loss sebanyak 5,000. And the new carrying value is 235,000. Okay, 235,000. Okay, class, is that okay? Okay. Okay, sir. Okay, next. Ini adalah extract ya. So walaupun extract ni kita buat jugalah 3 markah pun. Okay. Okay. So kita cuma masukkan balik ya. The extract of SOPL for the year ended 31st December 2020. Kita ada amortization expense just now 120,000 and impairment loss of 5,000. Okay. And for the extract SOFP, we still have the software at the value of 235,000. So that is all. Okay. Ada apa persoalan? Jadi kadang macam kita rasa macam senang, kadang macam ada trik sikit, ya. Jadi so kita kena expect lah. Macam soalan tadi dia punya angka 1 saja. Kan macam soalan yang tadi, yang soalan Julai tu, dia bagi 3 fasa. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Yang ni dia tak bagi fasa, dia terus bagi 1 juta. Kan, 1 juta. Tetapi fasa tu berada dalam 1 juta. Kan, fasa research daripada Januari sampai Mac, fasa research dibagi 25%. Lepas tu fasa development starting on 1st April sampailah 30th October. Dan dalam tu pula ada dia punya kos-kos yang tersembunyi yang kita kena sama ada kita accept dia as part of development cost ataupun kita exclude as an expense. Macam ni tadi, kita ada 150,000 yang kita kena exclude sebagai expense. Okey kelas. Jadi saya rasa untuk tajuk intangible ni sampai setakat ni lah dulu. Habislah kot ya. Jadi mungkin next time di hujung semester kalau katakan kita ada masa lagi, mungkin kita akan discuss lagi lah hujung semester untuk persediaan peperiksaan. Jadi kita punya test 1 pada 14 hari bulan Mei akan include lah topik intangible asset dan juga biological asset. Okay, so minggu depan sebelum cuti raya tu kita akan masuk tajuk baru iaitu changes in business structure. Okay, jadi saya rasa setakat tu saja kelas kita pada hari ini. So kalau tak ada soalan kita akan ya. Kalau next week Rabu kelas F2F ke online? InsyaAllah F2F. Sebab saya boleh ya teruskan. Tak boleh ke nak request online? Request online ya. Dah balik ke masa tu? Nak balik Rabu. So pakat-pakatlah dengan semua member of the class. Saya tak boleh nak buat gitu kecuali diorang semua setuju doktor, sebab tu suruh saya tanya. Okey. Okeylah, tadi persetujuan kena buat ni lah, buat satu persetujuan lah. Ada kata dah semua setuju, okeylah. Kalau semua setuju boleh? Boleh. Confirm setuju. Okey, nak tengok juga ni siapa yang setuju ni. Haziq setuju ke? Siapa setuju respon ya? Setuju, semua setuju sir untuk buat Rabu tu next week tu Syukri online. cakap ni, Syukri yang cakap setuju, yang lain-lain ni diam je. Setuju sir. Setuju sir. Cepat je kata setuju. Nak raya cepat. Okey. So hari Rabu insya-Allah kita buat kelas secara online lah. Terima kasih sir. Tapi masuk kelas lah ya. Jangan pula buat kuih raya pula. Baik. Okey. So insya-Allah kita sudahi dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you sir. Okay, Waalaikumsalam. Thank you sir. welcome. Thank you sir. Thank you sir. Waalaikumsalam. Welcome.